Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk tajuk seterusnya, sejarah tingkatan 5, kita akan belajar bab 2 yang bertajuk Perlembagaan Persekutuan. Dalam tajuk ini, kita akan belajar 4 subtopik sama macam bab 1. Tapi untuk hari ini, kita hanya akan belajar satu subtopik sahaja, iaitu subtopik yang pertama. Subtopik pertama ialah latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan. Seperti kita sedia maklum, perlembagaan ialah undang-undang tertinggi di negara kita. Sebelum kedatangan British, negara kita gunakan sistem beraja, dan apabila British masuk, perubahan dilakukan semasa kemerdekaan, iaitu kepada raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, dalam latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan, yang pertama kita kena tahu asas pembentukan perlembagaan yang terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama sekali Undang-Undang Negeri Melayu. Asasnya, dalam Undang-Undang Negeri Melayu, pemerintah tertinggi ialah raja dan rakyat berikan kesetiaan kepada raja, maknanya tidak akan ingkar kepada raja. Kemudian, undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja, maknanya raja negeri itu yang tentukan. Kemudian, undang-undang yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Kemudian, dua undang-undang ini mempengaruhi undang-undang bertulis lain yang terdapat di Tanah Melayu. Contohnya, Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor dan Undang-Undang 99 Perak. Seterusnya, asas yang kedua ialah Undang-Undang Inggeris. Negara kita mengambil kira Undang-Undang Inggeris. Okey. Yang pertama sekali kita tengok Undang-Undang Inggeris ialah undang-undang di negeri-negeri selat, iaitu Charter of Justice yang diambil daripada undang-undang yang telah digubal di England. Kemudian, kita tengok apa yang berlaku di negeri-negeri selat ini. Semua undang-undang yang diguna pakai di negeri-negeri selat adalah yang bersesuaian dengan kegunaan negeri selat sahaja. Contohnya, Charter of Justice 1807. Di Sarawak pula terdapat Undang-Undang The Sarawak Application of Laws Ordinance 1949 yang menggunakan dia rujuk The Common Law of England, maknanya Undang-Undang The Sarawak Applications of Laws Ordinance ini dia rujuk kepada The Common Law of England. Sama juga di Sabah. Sabah undang-undang lebih kurang macam di Sarawak, tapi namanya ialah Sabah Application of Laws Ordinance 1951. Okey. Itu ialah mengenai undang-undang Inggeris yang jadi asas pemerintah, asas kepada perlembagaan persekutuan. Okey, kita tengok secara detail setiap satu ya. Yang pertama sekali, Charter of Justice di negeri-negeri selat. NNS itu cikgu gunakan singkatan untuk negeri-negeri selat. Tujuan Charter of Justice ini ialah untuk melindungi penduduk asal daripada penindasan dan ketidakadilan. Maknanya penduduk asal negeri selat itulah dilindungi daripada penindasan orang luar, penjajah. Kita tengok isi kandungan The Charter of Justice di negeri-negeri selat. Yang pertama, Charter of Justice 1 tahun 1807. Isinya ialah dia mahu wujudkan mahkamah di Pulau Pinang. Kemudian yang Charter of Justice 2 1826, dia mahu cadangan ataupun isinya ialah menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Maknanya 3 negeri selat itu disatukan mahkamahnya. Manakala pada dalam Charter of Justice 3 iaitu 1855, isinya ialah mewujudkan mahkamah di Singapura dan di Melaka. Kemudian di Pulau Pinang juga, maknanya asing lah. Tadi satu kan, sekarang asing-asing. Kita tengok pula di Sarawak. Di Sarawak, Perlembagaan Sarawak pada Ogos 1956 ni dia bagi hak, dia bagi kuasa kepada badan untuk membuat undang-undang. Badan yang dikatakan tu ialah Kaunsil Negeri ataupun dalam bahasa Melayunya Majlis Negeri.
Kemudian dalam masa yang sama ada juga majlis tertinggi. Majlis tertinggi ini pula lebih kuranglah tugasnya dengan kaunsil negeri, tapi kaunsil negeri yang dibagi kuasa. Sehinggalah pada tahun 1959 Perlembagaan Sarawak itu dia bagi kepada kedua-duanya untuk urus pentadbiran, ataupun diorang yang ni dua ni, iaitu kaunsil negeri dan majlis tertinggi yang ada kuasa untuk tadbir negeri. Okey, kemudian di Sabah pula, di Sabah ditubuhkan dua. Kalau tadi di Sarawak dua, di Sabah pun ada dua, iaitu Majlis Undangan dan Majlis Kerja. Kedua-duanya ini ditubuhkan dan kemudian Majlis Undangan telah beri kuasa kepada Governor untuk gubal undang-undang. Maknanya Governor yang ada di Sabah tu yang tertinggi jawatannya pada masa itu, dia yang berhak untuk gubal undang-undang dalam pemerintahan. Okey, untuk subtopik pertama itu je. Kita kena tahu latar belakang sahaja, tidak banyak. Jadi secara keseluruhannya, institusi beraja di Tanah Melayu ni bermula sebelum merdeka lagi. Walaupun telah dijajah, tetap diteruskan sehingga ke hari ini kita gunakan pemerintahan beraja, tapi konsepnya diubah kepada raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kemudian perlembagaan di Malaysia yang tertinggi yang jadi rujukan semua undang-undang dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, itu sahaja untuk subtopik yang pertama. Nanti kita akan sambung dalam subtopik yang kedua. Okey. Jika ada sebarang soalan, boleh PM cikgu atau tanya dalam grup WhatsApp. Okey, sekian. Terima kasih.